Yang suruh solat rapat ni Nabi. Yang suruh renggang tu ialah pegawai kesihatan. Mana mulia Nabi dengan pegawai kesihatan? Satu lagi tak betul qiyas dia nak. Ni sehari dua ni pun ada juga ni. Sehari dua dia kritik ni. Kritik menteri agama, kritik mufti-mufti, kritik para ulama yang suruh SOP ni dalam masjid. Masjid rumah Allah. Takkan Allah Ta'ala tak pandai nak lindungi kita? Tersauh tu. Takkan Allah Ta'ala tak pandai? Dia tu Tuhan. Dia yang akan lindungi kita. Tempat yang paling selamat ialah dalam masjid. Usah kata Covid, kuman, Dajjal tak boleh nak kacau orang dalam masjid. Di tanah haram, Masjidil Haram, tanah Madinah. Ni kenapa kita nak bersungguh? Banyak komen-komen begitu. Hak teruk lagi mana dia kata? Takkanlah orang yang yang positif Covid lebih hina daripada babi. Babi masuk masjid, sekadar kita halau je babi. Lepas tu kita basuh tempat babi pijak. Tak ada pula sampai tutup masjid, tak ada pula sampai solat, berlaku penjarakan solat. Halau je babi. Ini orang yang positif Covid masuk masjid, kita kadang-kadang tutup masjid ataupun kita kena jarakkan saf. Seolah-olah orang yang dijangkiti Covid lebih hina daripada babi. Bercakap memang senang, tapi betul tak qiyas tu? Mengaji ilmu qiyas, betul tak qiyas tu? Jawabnya qiyas yang tak betul. Dia tak tahu kat mana furu' qiyas, mana usul qiyas, mana illah qiyas. Dia pakai nak qiyas begitu saja. Tak betul qiyas begitu. Sebab apa? Sebab babi itu babi. Apa babi? Babi ni kerana apa kita tak tutup masjid bila babi masuk? Kerana babi itu babi. Tak pernah lagi berlaku orang sentuh babi, orang tu jadi babi. Benar tak? Dia berjangkit. Dia sentuh babi, lepas tu dia jadi babi. Orang pergi sentuh dia pula, maka orang tu jadi separuh babi. Orang lain datang sentuh orang hak separuh, jadi suku babi. Tak ada begitu. Tapi Covid melalui kajian pakar-pakar dalam bidang perubatan, khususnya dalam bidang virus, dia adalah makhluk yang berjangkit. Dia wabak yang berjangkit. Sebab tu kena tanya pakar dia. Ulama pun kalau tak tahu kena tanya pakar perubatan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir kalau kamu tidak tahu. Siapa ahli zikir? Ahli zikir itulah yang duk tasbih dalam gua tu, yang 3 kali putus tasbih seminggu. Bukan hak tu. Itu orang berzikir. Ahlu zikri ni orang yang expert dalam satu-satu bidang. Jadi bila kita tak tahu bidang apa, bidang komputer, cari pakar komputer. Jangan cari tukang kasut. Kita tak faham dalam bidang apa, pertanian, cari pakar pertanian, dia ahlu zikri. Jangan pergi tanya mekanik motor. Jadi maknanya kita kena cari pakar. Jadi ulama dia nak mengeluarkan fatwa, dia cari dulu. Mana dia pakar-pakar? Pakar pun bukan seorang, ramai-ramai dalam bidang dia. Tolong jelaskan kat kami sikit, sebab kami nak keluar fatwa ni. Adakah virus ni berjangkit ke tidak? Lalu mereka pun beritahu. Dia ni bagaikan, virus ni dibagaikan lemak. Macam kita basuh pinggan lah yang ada lemak. Kan kita guna pencuci pinggan. Kalau tak guna, lemak tu akan lekat pada tangan kita. Dia akan lekat. Bila orang lain pula bersalam dengan kita, orang tu pula lekat lemak dia. Maka lebih kurang begitulah kata pakar perubatan. Lalu kata ulama, kalau begitu kita memutuskan fatwanya ialah mesti dijarakkan orang yang antara satu sama lain. Jadi datang mana tu? Datang daripada ulama-ulama yang mengkajinya dengan berdasarkan hadis-hadis Nabi dan mendapat maklumat yang jelas. Lalu dijarakkan. Datang lagi dia jawab. Jawab lagi tu, pasal jawab. Dia panggil mazhab keras king, dia panggil tu. Dia jawab. Dia kata apa? Dia kata kalau begitu, yang suruh solat rapat ni Nabi. Yang suruh renggang tu ialah pegawai kesihatan. Mana mulia Nabi dengan pegawai kesihatan? Satu lagi tak betul qiyas dia nak. Memanglah mulia Nabi
Nabi ni bukan setakat banding dengan pegawai kesihatan, dengan makhluk alam seluruhnya. Nabi paling mulia sekali. Tapi soal sekarang bukan bandingan mulia dan tidak mulia. Soal hukum. Hak suruh rapat Nabi. Nabi suruh rapat saf. Tak boleh tak rapat. Kalau nanti iblis, syaitan ada tengah-tengah antara saf kita. Makna kalau sekarang ni kita jarak 1 meter, maknanya ada syaitan tengah kita. Gemuk dia 1 meter. Tiap-tiap kita. Bila Nabi kata kena rapat, sebab tu bila kita belajar hadis, kita bukan setakat baca hadis. Kita kena faham asbabul wurud, sebab berlakunya hadis itu. Yang kena faham. Masa Nabi ucap hadis itu, musim ada wabak ke tidak wabak? Sebab kalau nak kira masa wabak, dalam hadis lain Nabi sebut, bila kamu masuk pada nak pergi satu negeri, negeri itu ada taun, kamu jangan masuk negeri itu. Kalau kamu dah terduduk dalam negeri itu, kamu tak boleh keluar daripadanya. Kalau begitu, bercanggahlah 2 hadis. Ada hadis kata jangan pergi rapat, ada hadis kata kena duduk rapat. Takkan hadis bercanggah? Kita adalah cakap bercanggah, pagi lain, esok lain. Kami okey, tak ada masalah kami. Tengok-tengok petang karang, lari kerusi sekali dah. Kita boleh jadi bercanggah pendapat. Sekali pagi begini, tengah hari begini, petang begini, malam begini. Sebab tu ada orang sampai 4 parti dia setahun. Melompat ke sana, melompat ke sini. Kenapa? Kerana kita tak serupa Nabi. Nabi bila dia cakap, kita saja nampak bercanggah, tapi tidak bercanggah. Kenapa? Ada takwilat dia, ada asbabul wurud dia. Maka sebab itu memang Nabi suruh rapat. Yang suruh renggang fatwa ulama berdasarkan taklimat daripada pakar-pakar perubatan. Maka bila satu perbuatan bertembung antara manfaat dan mudarat, kita nak buat macam mana? Maka ulama-ulama fiqh dalam bidang usul fiqh, dalam bidang qawaid fiqhiyah, antaranya kata apa? Mereka berkata dar'ul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih. Dar'ul mafasid, menolak kerosakan, hendaklah didahulukan daripada mengambil manfaat dan mengambil maslahah. Mana mesti menolak kemudaratan dulu, didahulukan berbanding mengambil manfaat. Manfaatnya apa? Manfaat kena kalau rapat, manfaatnya dapat pahala sunat. Dan tu yang jarang tu apa? Jarang tu kerana nak menolak mudarat. Maka menolak mudarat kena dulu pada mengambil manfaat. Ini ulama kita. Tiba-tiba kita datang nak kritik tak tahu pasal. Siap dengan maki lagi ada. Jadi sebab tu jangan. Ini zaman musim akhir zaman ni, Nabi kata